Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa surau, seterusnya tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan nikmatnya kepada kita insya-Allah. Cuma janganlah bila Allah bagi nikmat kita jadi lupa. Dan betul lah orang Melayu ni mudah lupa kan. Depa kata saham McDonald pun naik balik lah ni. Hari tu macam kelang kabut juga Ustaz. Alah, macam tak ada apa dah, tak ada siapa nak sebut dah tentang Palestin. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita sama-sama doakan yang terbaik untuk saudara kita yang berada di bumi Palestin dan juga untuk semua umat Islam di mana sahaja mereka berada. Jadi malam ni tuan-tuan, kita akan sambung dah hadis yang ke-24, iaitu kita membaca Fadailus Sahabah, hadis-hadis berkenaan dengan keutamaan, kelebihan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita masih lagi berada di hadis berkenaan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pendek ya hadis malam ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan tengok di muka surat 51, itu kita baca tentang hadis Abu Sa'id, hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Malam ni kita masuk hadis yang seterusnya. Okey, kita baca terus tuan-tuan. Hadis ni pendek ya. Qala haddathani Muhammad ibn Bashar qala haddathana Yahya an Sa'id an Qatadah anna Anas ibn Malik radhiyallahu anhu haddathahum أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. Arti hadis ni. Hadis ini cerita Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan kepada mereka, yakni pada perawi-perawi yang sebelum dia tadi ini, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhu. Tiba-tiba bukit Uhud bergegar. Baginda terus berkata, tetaplah wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ialah seorang nabi, seorang siddiq dan 2 orang syahid. Kita tengok hadis terusnya, pendek ingat no? Kita tengok hadis kedua. Qala haddathani Ahmad ibn Sa'id Abu Abdullah qala haddathana Wahb ibn Jarir qala haddathana Sakhr an Nafi'
anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana ala bi'rin anzi'u minha ja'ani Abu Bakr wa Umar فأخذ أبو بكر الدلوى فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه فنزع حتى ضرب الناس بعطن قال وهب العطن مبرك الإبل يقول حتى رويت الإبل فأناخت. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku berada di sebuah telaga, aku sedang mencedok air. Tiba-tiba Abu Bakar dan Umar datang. Abu Bakar mengambil pencebok, lalu mencebok satu atau dua cebok, dan pada cebokannya ada kelemahan. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Kemudian Ibnul Khattab, Sayyidina Umar lah. Kemudian Ibnul Khattab mengambilnya daripada tangan Abu Bakar. Tiba-tiba cebok itu berubah menjadi besar. Aku tidak pernah melihat orang sehandalnya dalam kalangan manusia dapat melakukan sepertinya. Lalu dia pun mencebok sehingga orang ramai memberhentikan unta-unta mereka. Wahab berkata, ini salah seorang perawi hadis ini ada dalam tu, Wahab ibn Jarir. Wahab berkata, Al-Atan ialah tempat unta duduk. Dia berkata maksudnya sehingga unta-unta dapat minum sehingga puas dan duduk. Ini dua hadis dalam ni kita baca tuan-tuan. Dan hadis ni tuan-tuan, kedua-dua hadis ini nanti kita akan ulang balik. Akan diulang lagi oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bila mai cerita berkenaan dengan Sayyidina Umar pula. Jadi maknanya bila masuk cerita Sayyidina Umar nanti kita baca sikit-sikit ialah. Kita ulang sikit, kita baca. Kita tak payah ulang dah. Maksudnya kita akan cerita kedua-duanya sekali pada malam ni insya-Allah. Hadis yang pertama ni tuan-tuan, kisah dia seperti yang kita baca tadi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi Bukit Uhud. Nabi ini sebenarnya bukan sekali, maknanya beberapa kali ya, dalam hadis-hadis, bahkan masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat-dekat nak wafat. Sebelum Nabi balik ujung bulan Safar tu, Nabi sakit tu. Sebelum tu Nabi pergi Bukit Uhud dulu. Nabi akan ziarah Bukit Uhud. Sebabnya di Bukit Uhud ni, selain daripada Nabi pernah sebut ni bukit ni, Nabi kata hadzal jabal yuhibbuna, dia sayang kat kita. Bukit ni dia jamat, mana benda yang keada nyawa, tapi Nabi berinteraksi ni bukan hanya dengan manusia. Ada kalanya kita jumpa adalah hadis-hadis dengan binatang pun ada, bahkan dengan batu bata pun ada. Sabit dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nabi pernah sebut ni bukit ni ialah bukit yang sayang, ada perasaan kasih kat kita, wa nuhibbuh, dan kita pun kasih dan sayang kepada dia. Jadi selain daripada persoalan tu, Nabi ziarah ni dia antaranya lah ialah Nabi pergi ziarah para sahabat yang telah mendahului baginda sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam peristiwa perang Uhud yang terjadi pada tahun yang ketiga Hijrah
dalam bulan Syawal. 70 orang sahabat-sahabat besar. Sayyidina Abbas, Anas bin An-Nadhr dan ramai lagi sahabat-sahabat lain yang syahid. Jadi Nabi ni jenis orang yang tak lupa. Siapa yang ada jasa, yang ada sumbangan, yang mati dah tu, Nabi akan pergi tengok, duk ingat jasa-jasa orang-orang yang telah memberi sumbangan yang besar pada ajaran Islam. Kadang-kadang Nabi pergi ziarah mereka, tengok mereka. Jadi bila Nabi SAW pergi ziarah, patut ziarah ke bawah tu cukup, tapi Nabi naik sampai atas Bukit Uhud kali ni. Dan bersama dengan Nabi SAW, kata Anas dalam peristiwa yang kita baca pada malam ini, Nabi pergi dengan sahabat karib dia lah. Nabi pergi mana pun, Sayyidina Ali kata, aku tengok Nabi ni pergi mana pun, keluar pergi mana pun dengan Abu Bakar, dengan Umar. Kalau dia cerita pun, dia Abu Bakar, Umar. Dia Abu Bakar, Umar. Itulah sahabat-sahabat yang tak pernah jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kali ini bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, dan juga seorang lagi Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Semua ni ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tuan-tuan terjadi satu peristiwa yang aneh. Tahu-tahu Bukit Uhud ni bergerak. Farajafa bihim, tiba-tiba hinggut depa. Menyebabkan depa, kita kalau kita pun kelang kabut tuan-tuan, duduk atas bukit, tahu-tahu bergerak bukit tersebut. Nabi SAW terus dalam setengah hadis menyebutkan Nabi, apa kita kata, pijak dengan kaki ni kan, hentak dengan kaki Nabi SAW. Nabi kata, uthbut Uhud, Uhud, wahai bukit Uhud, duduk dia, tetaplah kamu, jangan duduk bergerak. Kami duduk atas ni kelang kabut ni, dia duduk bergerak. Fa innama alaika nabiyyun, ni yang duduk atas engkau ni tidak lain dan tidak bukan hanya satu orang nabi, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri, wa siddiqun, dan yang keduanya ialah siddiq, maksudnya ialah Abu Bakar. Tanilah kelebihan Abu Bakar yang berkaitan dengan hadis ini dalam tajuk bab kita ni. Tahun ni Nabi sebut Abu Bakar tu dengan gelaran daripada zaman Mekah, dikurniakan gelaran tersebut sampailah Nabi sampai di Madinah Al-Munawwarah. Semua orang tahu Nabi ni Abu Bakar ni gelaran dia ialah As-Siddiq wa syahidan, dan ada dua orang yang akan mati syahid. Dua orang yang mati syahid, maknanya mati dah lagi, dah lagi, tapi dua orang ni Nabi kata akan mati syahid. Okey tuan-tuan. Jadi pertamanya hadis ni yang boleh kita sebutkan ialah berkenaan dengan kedudukan Abu Bakar dululah. Siddiq ni tuan-tuan, kalau kita nak terjemahkan dia, di antara terjemahan yang paling sesuai, kita faham baliklah cerita Isra' Mi'raj. Dah ni pun memang tengah musim orang duk ceramah surah, duk ceramah Isra' Mi'raj ni. Tak mana-mana pun orang akan ceramah bab Isra' Mi'raj. Malam pun saya pun ceramah Isra' Mi'raj, malam kemarin pun tak berhenti Isra' Mi'raj ni. Tapau belakang daripada ustaz-ustaz ni kan, Isra' Mi'raj pun dia balas. Ni tersebut lagi, nak kena sebut agak sikit. Kita nak faham makna siddiq tu. Kalau kita terjemah siddiq ni dengan makna orang yang benar, maknanya sangat benar, boleh, bukan tak boleh, tapi tak berkena dengan munasabah Abu Bakar digelar As-Siddiq. Abu Bakar digelar As-Siddiq pasal apa tuan-tuan? Pasal bila orang-orang Quraisy yang diketuai oleh Abu Jahal cuba mempengaruhi dia, cuba nak menggugat keimanan dia, pergi rumah dia ramai-ramai, hang percaya lagi ke ni dekat dia ni Abu Bakar? Teruk dah ni, teruk ni kira tahap gaban dah ni, sampai habaq semalam pergi Baitul Maqdis. Pada ketika tu kira pelik,
Hari ni, pagi ni dia kata dia duduk dengan kita dah. Hang percaya lagi, nak ikut lagi ajaran Qarun. Kami duduk habaq lama dah, ajaran dia sesat, ajaran dia mengarut, dia ni memang pemurung. Ni malam ni clear dia murung, malam dia duduk dengan kita. Tiba-tiba Abu Bakar kata apa tuan-tuan? Abu Bakar tanya, dia kata ke? Betul ke dia kata? Dia pun kata ya. Dia kata, kalau dia kata laqad sadaq, maka benarlah apa yang dia kata tersebut. Jadi kita nak faham makna siddiq tu, tujuan kita ulang sikit ni. Maksudnya apa tuan-tuan? Abu Bakar ni ialah orang yang keimanan dia, tahap kepercayaan dia kepada Nabi SAW, kepada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ni, tak ada siapa boleh gugat. Hang wak mailah 1000 dalil sekalipun, hang wak mailah apa sekalipun, kalau nak menggugat iman dia dan kepercayaan dia kepada Nabi SAW, tak boleh, tak akan mampu siapa-siapa menggugat iman dia. Mana dia nak cerita tentang tahap iman dia tu, dia punya membenarkan dia tu sangat-sangat ni sirah mubalaghah. Sirah yang menggambarkan percaya dia kat Nabi tu, tak ada siapa boleh nak goyah. Tu yang jadi besar sangat kedudukan Abu Bakar As-Siddiq. Bukan mana orang tak nak cakap bohong, memang dia tak pernah bohong pun, tapi di sini nak tekankan tentang tingginya kedudukan Abu Bakar ni, yang Nabi pernah sebut dalam hadis lain, kalalah ditimbang, lawuzina imanu Abi Bakrin, kalau nak timbang, kalau boleh timbang iman ni, ambil kilo tak tu, kita tak timbang, tengok iman Abu Bakar dengan iman penduduk di Madinah Al-Munawwarah yang terdiri daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, la rajuha imanu Abi Bakar, nescaya berat lagi tahap keimanan, kepercayaan, keyakinan yang ada dalam diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi sebut perkara tersebut kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tentulah sikit kita nak sebut tentang kelebihan Abu Bakar, dan hadis memang dibawa oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk nak tunjuk darjat keimanan, diperakui oleh Nabi, dan Nabi tak pernah lupa keimanan yang ada kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah, dan 2 orang yang mati syahid. Yang kedua lah yang boleh kita petik daripada hadis ni tuan-tuan. Apa yang kita nak boleh petik daripada hadis yang kita baca pada malam ni, selain daripada persoalan tadi, ialah Nabi kita ni, kalau kita sebut tentang benda-benda ghaib, benda-benda ghaib, para ulama bahagikan benda ghaib yang ada kat Nabi SAW, yang disampaikan oleh Nabi SAW ni, ada ketikanya benda ghaib tu benda-benda hak lepas dah, benda-benda hak dah terjadi di zaman Bani Israel dulu, yang tak ada siapa tengok. Kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu yang tak ada dalam Quran, Nabi sampaikan. Ni benda ghaib jugalah, masuk dalam kategori benda ghaib, yang bila Nabi bagi tahu, kita kena beriman, kita kena percaya. Ada benda ghaib yang dibagi tahu oleh Nabi SAW, ialah benda-benda ghaib yang berkaitan dengan isu ni di hari akhirat kelak. Dan ada benda-benda ghaib yang disampaikan oleh Nabi SAW dunia ni, tapi tak jadi lagi. Tak jadi lagi. Nabi dah bagi tahu dah. Allah Subhanahu wa ta'ala dah khabarkan, dah sampaikan berita tersebut kepada Nabi kita SAW. Seperti dalam hadis ni, ialah Nabi sebut tentang wasyahidan, dan 2 orang yang mati syahid. Mereka mati dah lagi? Dah lagi. Tapi Nabi tahu dah. Nabi sebut jelas, terang, dan para sahabat tu pun tahu. Dan Nabi sebut, yang duduk atas bukit ni siapa dia? Aku, Nabi, Siddiq, Abu Bakar. 2 lagi siapa dia? Iaitu Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Uthman. Jadi dah apa yang Nabi SAW sebut ni, dah jadi semua.
tepat sebagaimana yang Nabi SAW bagi tahu. Siapa bagi tahu Nabi SAW? Allah Subhanahu wa taala yang bagi tahu kat Nabi SAW. Jadi kita semua ni, kita baca ni, kita sebut ni bukan apa, supaya kita, bagi kita percaya sungguhlah kat Nabi. Hak syariat Nabi bawa, Nabi kata baik, kita kena terima lah. Jangan, oh hak ni percaya ni, rasa macam confident. Tapi bila main hak syariat Nabi bawa, suruh buat, ish payah ni, dia kata ni kena kaji dululah. Walaupun betul Nabi kata, tapi kena fikir dulu. Mana boleh lagu tu. Kita baca ni tujuannya nak menambahkan keyakinan kita kepada Nabi. Hak Nabi SAW sebut bahawa Sayyidina Umar akan mati syahid. Kita baca dalam sejarah, Nabi tak ada dah pada ketika tu. Umar ni dia memang doa mati syahid. Dah dia tahu pula tu dia mati syahid, dia doa pula lagi. Tahu dah pun doa lagi. Dia doa apa? Dia minta supaya, ya Allah, urzuqni syahadata fi sabilik, kurniakan kepada aku supaya aku mati syahid di jalanmu. Dan satu lagi dia minta supaya matikan dia di bumi Madinah Al-Munawwarah. Saya ingat ada sahabat yang komplain kat dia, macam mana nak mati syahid, tapi nak mati syahid tu di Madinah. Pada zaman dia tu, zaman Madinah ni aman damai. Nak cari orang kafir yang memerangi Islam tak ada pada ketika itu, tuan-tuan. Kalau nak mati syahid, kena mati tangan lain. Kena pergi mati di Iraq ke, pergi mati di negara Mawara'un Nahr ke, kena pergi tangan lain lah. Tak, tapi dia minta mati syahid. Dan dia tahu nak mati syahid tu, tapi dia nak mati di bumi Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya dia matilah di mihrab Nabi SAW. Nanti hadis akan muncul, kita akan sampai nanti, tuan-tuan, cerita Umar mati kena tikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Mana tak puas hati kalau dia kena tikam. Jadi sungguh sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Begitu juga Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, mati dah dia pun, dia pun mati juga. Mati dibunuh juga oleh pemberontak-pemberontak yang tak puas hati terhadap pemerintahan dia. Dan dia pula pegang ni, tak mau letak jawatan. Dia pun main kepung rumah dia, main daripada Iraq, main daripada Mesir, main kepung keliling, suruh letak jawatan. Dia tak mau, pasal Nabi pesan dah ke dia, nanti ada orang yang akan main suruh kamu lucutkan pakaianmu wahai Osman. Jangan ikut mereka. Sampai akhirnya dia pun mati dibunuh oleh pemberontak-pemberontak yang datang pada ketika itu, tuan-tuan. Jadi ini semua membuktikan, kita baca hadis-hadis umpama ni, biarlah kita bukan takat tengok mufradat hadis ni, kita rasa oh betul, Nabi kata betul. Tapi dalam kehidupan kita pada hari ini, kita tak apa nak percaya pula dah. Seolah-olah kita tak yakin apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Yang ketiga dan yang terakhir yang boleh kita petik daripada hadis ni, tuan-tuan, ialah tentang kasih sayang. Para ulama, tuan-tuan, kasih sayang kat Nabi SAW. Hadis ni, tuan-tuan, para ulama bincang tentang pasal apa yang Bukit Uhud ni tiba-tiba piduk bergegak. Dan peristiwa ni bukan berlaku sekali, berlaku berulang kali. Bila Nabi naik atas Bukit Uhud, ada kalanya sahabat lain juga bersama dengan Nabi SAW. Jadi orang tanya, para ulama tulis dalam Fathul Bari pun menyebutkan. Jadi ulama cari sebab pasal apa Bukit Uhud ni piduk gegar. Awal. Jadi sebab yang diberikan oleh para ulama ialah kerana Bukit Uhud ni dia teruja, dia seronok yang amat-amat sangat. Kerana orang yang dia kasih, orang yang dia sayang, main jumpa dia, main naik atas dia. Bukan takat Nabi SAW yang naik atas dia, Abu Bakar naik juga. Iaitu orang yang sangat dikasihi, yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Begitu juga Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Uthman
radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi dia bergegar tu pasal apa tuan-tuan? Pasal seronok. Terlalu seronok bila Nabi SAW bertemu dengan dia, sampai dia bergegar. Dia kira dia seronok, puak adu atas tu, tak kira lah Nabi pun sayau lah juga, para sahabat pun ketak lah juga. Bukit ni kan boleh tomuh kita adu atas bukit tu. Jadi Nabi terpaksa mententeramkan bukit Uhud yang kegembiraan. Payah nak faham kalau tak beriman hadis ni tuan-tuan. Nak fikir logik tu, betul gitu. Begitulah para ulama menafsirkan bergegarnya bukit Uhud tu pasal apa? Pasal seronok. Boleh bertemu dengan Nabi SAW. Seronok ni dengan Nabi, dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Sayyidina Osman. Bahkan tuan-tuan dalam hadis-hadis lain pun ada lagi. Kita baca hadis Nabi ada mimbar dulu buat pada kayu. Lepas tu sampai satu ketika ada sahabat yang tawarkan untuk buat mimbar lawa sikit lah, cantik sikit. Nabi pun terima. Jadi bila siap mimbar baru, Nabi pun tak guna, letak lah tu. Nabi, bahkan para sahabat yang ada dalam masjid dengar bunyi hanin, bunyi macam orang bersedih. Nabi terpaksa pi dekat kayu betulah. Dulunya pernah menjadi mimbar Nabi SAW, tenteramkan dia. Ni semua benda-benda yang memerlukan iman baru boleh percaya tuan-tuan. Jadi kalaulah pokok kayu, kalaulah batu bata, bukit Uhud, nama bukit Uhud tu sebabnya kata para ulama, sebab dia satu-satu bukit duduk tang tu. Bukit yang tunggal besar lah tang tu, tapi dia satu duduk tang tu. Dipanggil bukit tu dengan nama bukit Uhud, Jabal Uhud. Bukit tu pun boleh rasa sayang kepada Nabi SAW. Seronok ni. Kita tuan-tuan lebih-lebih lagi lah orang Islam kena semai perasaan tersebut, kena buat sesuatu supaya kita rasa Nabi ni sesuatu yang istimewa dalam hidup kita, yang kita seronok. Tu saya suruh beli buku apa nama itu, Martin Link, beli lah, tak giba Allah, beli dan baca, ambil masa. Memanglah kita sibuk, tapi takkan tak ada masa untuk kita suburkan rasa kasih, rasa sayang kepada Nabi kita SAW. Bukit Uhud bukan seronok Nabi saja api, ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seronok. Orang-orang saleh, orang baik-baik ni main dekat dengan dia, main duduk atas dia. Dia punya gembira main terang. Jadi kita pun kena semai perasaan tersebut, sehingga akhirnya kita pun ada rasa sayang, ada rasa kasih kepada Nabi, kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi peliklah orang benci kat sahabat tuan-tuan. Lepas tu kita baca buku ni, kita baca kitab kecil ni tuan-tuan, yang menghimpunkan sebahagian daripada hadis-hadis Nabi yang menyebut cerita para sahabat, supaya kita juga boleh rasa sayang kepada mereka. InsyaAllah kita tengok hadis yang kedua pula. Hadis ke-25 ni, iaitu yang ni mimpi Nabi. Ni cerita mimpi Nabi kita SAW. Nabi mimpi apa tuan-tuan? Nabi mimpi, dalam mimpi Nabi ni, Nabi nampak seolah-olah Nabi duduk dekat satu kawasan tu, ada telaga. Nabi tengah buat kerja satu tugas, iaitu Nabi duduk cedok ayak bagi orang minum. Ayak ni tuan-tuan, dia simbolik kepada Islam yang kita sedang anuti ni. Sebab perkataan syariah yang kita sebut syariat Islam, kan? Asy-syariah al-islamiyah. Ulama buat nama Islam ni, dia ada undang-undang, ada hukum hakam, ada peraturan. Jadi peraturan-peraturan ni dipanggil dengan nama asy-syariah. Perkataan syariat ni dia mai daripada perkataan, makna dia manba'ul ma, sumber ayak. Nak gambarkan Islam hak kita anut ni tuan-tuan macam ayak. Ayak ni dia tak macam makanan. Makanan pun perlu juga kat badan, tapi
semua para doktor, saintis, pakar-pakar pemakanan kata kita kalau tak ada makanan dalam badan seminggu tak mati kan, tuan, no? Boleh-boleh hidup insya-Allah. Kalau sampai tak ada makanan dalam badan, lemak-lemak kita pula, tambah kita ni lemak banyak, tuan kan. Lagi lama tak saat 2 minggu tak mati lagi pak. Makan banyak. Tapi ayam kalau tak ada dalam badan kita, berapa lama saya tak pasti tapi tak lama jalan. Nak membayangkan kepada kita tuan-tuan, keperluan kita kepada syariat Islam ni macam dengan ayam. Jadi dalam mimpi Nabi SAW ni apa yang kita nampak? Nabi duduk tengah cedok ayam bagi orang minum. Mana duduk bagi orang agama Islam ni lah, bagi kepada mereka syariat untuk mereka hidup. Tak ada Islam, manusia ni ibaratnya mati. Sembah berhala, sembah tok kong, sembah sesama manusia, tak mau ikut ayat Allah Subhanahu wa taala turun, kita ni ibaratnya tak ada ayat, mati. Jadi Nabi mimpi, dalam mimpi Nabi SAW tersebut, Nabi duduk tengah cedok ayat bagi orang minum, cedok bagi orang minum, cedok orang, duk bagi Islam, sampaikan ajaran. Itulah tugas paling penting yang dibuat oleh para Nabi, seperti yang pernah kita sebut sebelum ni. Kerja Nabi, kepada Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utuskan sejak bermulanya syirik, iaitu Nabi Nuh alaihi salam, ajak orang masuk Islam. Zaman Nabi Adam tak ada lagi syirik, main zaman Nabi Nuh baru ada syirik. Jadi ibaratnya tuan-tuan, kita nak faham di sini, Nabi duduk tengah ajak orang kepada Islam. Daripada mereka duduk semua berhala, sembah macam-macam Tuhan, rekaan, buatan. Akhirnya mereka masuk Islam dengan cara Nabi duduk tengah bagi mereka minum air. Air di sini ialah simbol kepada agama, kepada syariat Islam ni. Tanpa syariat kita tak boleh hidup. Orang yang tak mau syariat Islam, macam mereka tak mau air ni. Mereka boleh kata, kami tak mau ayat ni. Macam itulah orang yang tak mau kepada syariat Islam. Tiba-tiba kata Nabi SAW, Ja'ani Abu Bakar. Kata Abu Bakar, mai ambil kat aku, dia kata. Wa Umar. Abu Bakar pun mai, Umar pun mai. Fa akhadha Abu Bakrin ad-dalwa. Tiba-tiba Abu Bakar pergi ambil apa? Baldi ayak. Nabi duduk tengah cedok orang bagi, dia pergi ambil daripada tangan aku. Lalu Abu Bakar pun bila dia ambil, dia pula lah, aku dah tak buat dah kerja tersebut, memberi orang minum ayak ni, iaitu nak ajak orang kepada syariat Islam, ajak kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan penyembahan-penyembahan Tuhan-Tuhan yang palsu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia bagi orang minum pula. Tapi dia bagi orang minum tak banyak. Fanaza'a dalwan au dhanuban au dhanubain. Sekali dia cedok orang bagi minum, ataupun Nabi kata 2 kali, tak banyak. Wa fi naz'ihi dha'fun, dan pada cedokan dia tersebut nampak lemah awak ni tuan-tuan. Sebabnya ialah di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, penyebaran agama Allah Subhanahu wa taala agak lambat terjadi. Pasal apa? Pasal zaman Abu Bakar ni, Nabi wafat tu dah mula muncul dah Nabi palsu. Belum Nabi wafat lagi ada dah. Tahun ke-11 tu dah ada dah. Musailimah dah start dah mengaku jadi Nabi. Zaman Nabi SAW belum wafat lagi. Jadi bila mai zaman Abu Bakar naik tu, dia terpaksa ni hadapi ni golongan yang percaya Tulaihah Nabi, percaya Musailimah Nabi, hak geng Nuh apa tak mau bayar zakat lagi, menolak kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dia terpaksa hadapi semua ni. Jadi mana dah nak buat kerja macam Nabi SAW buat, nak ajak kabilah tu masuk Islam, nak ajak orang daripada masuk Islam. Jadi ini kinayah, gambaran daripada mimpi Nabi ni. Orang hak terima Islam ni sikit. Dhanuban au dhanubain, 1-2 cebok. Dan dari sudut sejarah pula tuan-tuan, betul.
Abu Bakar merintah berapa tahun? 2 tahun. Daripada tahun 11 sampai tahun 13, dia pun Allah ambil balik. Cukup umur dia pun sama dengan Nabi SAW. Tapi dalam hadis ni mensabitkan tentang kelebihan Abu Bakar di sini. Nabi dah bagi tahu dah, lepas aku nanti yang akan ambil alih tugas aku nanti ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dia akan terus buat kerja walaupun dalam keadaan serba kelemahan. Bahkan Nabi doa pula kepada dia, moga-moga Allah maafkan dia, Allah ampunkan dia. Seolah-olah nak membayangkan kepada kita, tuan-tuan, siapa yang nak jadi pemerintah ni, kerja dia yang paling utama dia kena fikir bukan takat bagi orang makan, tapi nak ajak hak bukan Islam tu masuk Islam. Ayat tu. Tapi hak tu rasa-rasa pemerintah Islam ni zaman lah ni dia fikir kedak saya pun tak pasti. Nak fikir supaya dia mesti fikir kerja utama dia ialah bagi orang minum air, maknanya bagi orang masuk Islam. Nak siapa pun nak jadi pemerintah, jadi menteri besar ke, jadi ketua menteri ke, jadi Perdana Menteri ke, hak mesti bubuh dalam kepala dia ialah dia kena fikir lagu mana nak bagi tersebar risalah Islam. Tapi kita tengok manifesto ni tak ada. Kalau buh dia tak pangkah pula lagi no. Susah juga kan. Buh, saya lah kita buat parti apa kan, naik pertama kali nak bagi orang Malaysia masuk Islam. Awal bukan pangkah kepala kita tak mahu. Pihak tu lah paling penting kali. Sebab tu lah kerja para Nabi. Ada siapa ni bangkang Nabi kata Nabi ni dah bukan dia nak ajak orang masuk Islam, tu bukan kerja utama Nabi. Mana ada, tu baca sejarah Nabi mana pun semua nak ajak orang masuk Islam. Hak tu lah kerja paling penting, paling utama. Lah tu kita serahlah. Bagi NGO tu buat, bagi NGO ni buat, bagi pula suruh buat, duit tak orang bagi. Nak buat kerja ni dia kena ada kos, dia kena ada bajet untuk nak buat kerja tu semua. Jadi benda tu benda yang sepatutnya diutamakan, tapi diletak nombor, tak ada nombor langsung orang bohong tu. Tak masuk dalam senarai. Oh ni tak kena. Tu kita kena faham daripada hadis ni. Simbolik ayat tu ialah merujuk kepada Islam. Ada kalanya nanti kita akan jumpa susu pada Nabi minum susu. Susu dia faham lagu lain pula. Dia ada makna pula dalam bab tafsir mimpi ni. Ayat ni Islam lah. Okey, habislah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Zaman dia tak lama, tapi dia dan berjaya lah selesaikan semua masalah pemberontakan dalaman. Kemudian mai pula Sayyidina Umar. Thumma akhadhaha Ibnul Khattab. Kemudian ni semua ni perkataan ni menunjukkan ala tertib, menunjukkan lepas Nabi Abu Bakar, lepas Abu Bakar Umar. Nabi beritahu lah. Betul dia kata Abu Bakar lebih rampai kuasa, kata lebih ni, bacalah hadis-hadis umpama ini. Tapi bila dia dah percaya dah dengan hak salah tu, baru kita baca hadis ni, dia kata hak ni mengarut. Sebab tu kena baca hak ni dulu. Kena bagi masyarakat tahu dulu, dia percaya ni, dia beriman dengan yang ni dulu, baru mai hak lain dia boleh tolak. Kemudian Umar pula ambil di tangan, daripada tangan Abu Bakar, min yadi Abi Bakrin. Nabi sebut aku tu, Umar ambil baldi tadi ni, pencebok air tadi ni daripada tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tiba-tiba ada satu benda aneh berlaku. Nabi kata mimpi kan ni tuan-tuan ni kan, dia memang boleh jadi, kita pun ada banyak juga pelik-pelik mimpi kan. Ni berlaku lagi benda aneh Nabi tengok dalam mimpi Nabi. Tiba-tiba bekas baldi yang nak cebok air tu, asal besar tu ya, tiba-tiba jadi besar. Dia bertukar di zaman Sayyidina Umar jadi besar. Fastahalat fi yadi, masa duduk di tangan Sayyidina Umar tu, dia jadi besar. Jadi kalau cedok air, ramai lagi boleh minum. Tadi boleh 20 orang, tapi dah bekas besar, 100 orang pun boleh minum. Tiba-tiba Nabi kata bekas duduk tangan Abu Bakar tu, bila pindah ke tangan Sayyidina Umar, bekas tu berubah jadi besar. Ni benar pelik.
yang dilihat oleh Nabi SAW dalam mimpi baginda. Falam ara abqariyan, aku tak pernah tengok, kata Nabi, satu orang yang sehebat. Abqari ini makna hebat, bijak, bijaksana, pandai, bijak, hebat, handal. Cara dia mengendalikan, walaupun tu benda tu besar, nak cedok susah payah, tapi dia pandai. Nabi kata, aku tak pernah tengok satu orang yang abqariyan, yang sehebat, sehandal, sebijaksana Umar di kalangan manusia ada ni kan. Yafri fariyahu, duduk tengah duduk cedok ayam, tak ada orang boleh buat macam dia. Fanaza', dia pun cedok lah, bagi orang minum, bagi orang minum. Hatta daraban nasu bi'atan, sehingga orang ramai ni, Nabi kata zaman tu tuan-tuan, zaman orang ternak-ternak unta ni, dia bawa unta-unta dia pergi tengah padang pasir, tang mana ada air yang boleh minum, tang mana ada pokok-pokok. Tapi kali ni Nabi kata dalam mimpi Nabi ni, Nabi tengok unta-unta tu dibawa oleh tuan-tuan dia, tapi tang lain dah, pakai medok tang tu, pakai duduk unta-unta semua tempat telaga yang Saidina Umar duduk cedok ayam tu. Pasal apa? Pi bawa tang lain ni ayam pula. Orang pakai mai bertimpa-timpa mai minum ayam daripada cebokan Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi apa yang kita faham ni tuan-tuan? Kita baca sejarah kita faham. Zaman tu bukan senang nak faham. Kita tengok zaman Saidina Umar bin Al-Khattab. Zaman dia lah zaman perluasan dakwah Islam yang terjadi seluas-luasnya. Syam jatuh ke tangan Islam. Zaman siapa? Zaman Saidina Umar bin Al-Khattab. Perang Yarmuknya, walaupun bermula di zaman Saidina Abu Bakar, tapi berjaya, kemenangan tu dicapai oleh umat Islam di zaman Saidina Umar. Maka masuk Islam habis. Palestin, Abu Ubaidah Al-Jarrah yang mengetuai tentera umat Islam, bawah pimpinan siapa masa tu? Zaman Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Habis Palestin, semua dapat kaum umat Islam. Bukan takat Palestin, sampai ke Iraq. Iraq ni bila sebut Iraq sekali dengan negara-negara yang dipanggil Mawara'un Nahr, negara lepas belakang sungai. Semua tu Iran, semua dapatkan Islam zaman siapa? Zaman Saidina Umar juga, di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Perang Qadisiyah, perang lawangan tentera bergajah 12 ekor tu, menang. Umar hantar tentera, menang, kalah. Bahkan dalam peperangan Qadisiyah ni runtuh kerajaan Parsi pada ketika itu. Bukan takat belah tu belah timur, sampailah Mesir. Mesir ni masuk Afrika. Mesir ni ialah benua Afrika, pun jatuh ke tengah umat Islam. Pakak masuk Islam, habis orang Mesir. Zaman siapa? Zaman Saidina Umar juga, bawah pimpinan Amru bin Al-As radhiyallahu anhu wa ardah. Jadi zaman dia ni Nabi sebut ni betul lah tuan-tuan. Zaman ni makmur, kaya-kaya para sahabat, senang lena habis. Orang Islam dapat kemakmuran sebanyak-banyaknya di zaman Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi apa yang Nabi SAW sebut ni tuan-tuan, tepat, benar berlaku. Dan apa yang Nabi mimpikan pun tuan-tuan, nampak jadi sebiji macam yang dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi SAW. Minta izin 2-3 minit lagi tuan, boleh betul tak? Saya tak pastilah saya sebut ke dah, tapi berasa nak sebut tuan-tuan, iaitu bulan-bulan Isra' Mi'raj ni saya suka ceramah pasal semayang. Hak ujung semayang kita ni tuan-tuan, sebab itu adalah hadiah yang paling besar yang Allah kurniakan kepada umat Islam di kemuncak peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi kita bila kita masuk bulan Rajab ni, antara perkara yang boleh kita buat ialah kita kena fikir semayang kita ni. Kita semayang dah alhamdulillah,
tapi semayang kita ni agak-agak berapa persen Allah Subhanahu Wa Taala terima. Jadi kalau kita nak tambahkan nilai salat kita, kita kena lebih menghayati apa yang kita lakukan, apa yang kita baca dalam ibadat salat kita. Jadi malam ni tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan bacaan kita di perkataan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tani ni tuan-tuan, sebenarnya yang perlu kita hayati ialah kita kena faham kita sedang berjanji. Orang kita katalah ni iqrar. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau sahajalah ya Allah kami menyembah. Itu iqrar. Mana kita sedang berjanjilah ke Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kami ni ya Allah hanya kepada Engkau sahaja kami akan sembah. Kami tak akan sembah yang lain lagi dah ya Allah. Kita nak hadirkan perkataan janji itu. Maksudnya kita sedang berjanji. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau sahajalah ya Allah kami memohon pertolongan untuk kami boleh tunaikan janji yang kami berikan tadi ya Allah. Kok kita tak mampu tunai. Saya nak ajak tuan-tuan teliti makna perkataan sembah yang kita terjemah perkataan na'budu tu dengan makna sembah. Sejauh mana kita boleh memahami makna sembah tu pada perkataan na'budu tuan-tuan. Sembah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajin balik sekali lagi, tuan-tuan balik cari kamus dewan. Ada rumah kamus dewan. Kita pun payah nak ada rumah no. Dalam kamus dewan ada 4 makna. Pasal apa kita rujuk kamus dewan ni? Pasal inilah kamus orang Melayu. Jadi nak faham kata-kata orang Melayu sembah, kena tanya kamus dewan lah. Okey. Makna pertama, penghormatan kepada raja dan lain-lain dengan menangkupkan kedua-dua tapak tangan serta menyusun jari dan mengangkat ke atas hingga ke paras dagu ataupun hingga ke dahi. Faham tak? Macam kita pergi depan raja kan, kita buat begitu, lepas tu kita angkat sama ada ke dagu ataupun sampai ke dahi. Betul tak? Kita pun faham lagu tu kan. Bila sebut sembah, semua orang Melayu kata, itu makna sembah. Tapi bila kita sebut iyyaka na'budu, adakah itu yang kita maksudkan? Tak, kita tak maksud hal tu. Tapi itu makna utama dalam bahasa Melayu, perkataan sembah. 2, kata-kata yang ditujukan kepada raja, yakni orang yang dimuliakan. Macam kita orang Melayu pun bila cakap dengan raja, ada perkataan kita sebut kan, sembah patik harap diampun. Sembah tu di sini apa dia? Apa saja ucapan, kata-kata yang kita ucapkan tu, koklah ada salah, koklah ada silap, harap diampun. Itu makna sembah yang kedua. Ucapan-ucapan yang diucapkan kepada raja-raja dipanggil sembah dalam bahasa Melayu kita. Tu kan yang kita maksudkan masa kita sembahyang. Tak go. Okey, yang ketiga pula tuan-tuan, dalam kamus dewan ni, yang ketiga ialah menghormati sesuatu sebagai Tuhan atau dewa, memuja. Lepas tu dia bagi contoh ayat dalam kamus dewan ni. Menyembah berhala, menyembah matahari. Isyhad ni lagi jauh. Takkan kita sebut iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami, hanya kepada Engkau sahajalah ya Allah kami menyembah. 3 makna tu out semua, tak boleh pakai. Makna keempat ni yang tepatnya tuan-tuan. Tapi makna keempat ni jauh daripada hati kita. Iaitu dalam kamus dewan menyebutkan bahawa makna yang keempat perkataan sembah tu ialah mengaku diperintah oleh. Isdak juga berat ni. Lagi tunduk kepada. Ni betul. Taat
Sekali lagi saya baca, mengaku diperintah oleh, dalam kurungan ditakluki oleh, dan lain-lain. Dua, tunduk kepada, mengaku taat kepada. Hak ni sebenarnya yang kita kena faham. Tapi kita masalahnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk lagi, tuan-tuan balik ke dulu kereta sambil duduk fikir, sembah, aku sembah, tuan-tuan boleh tak sampai kepada makna taat tu? Macam jauh nak sampai. Tapi sembah tu, kalau hak nombor 1, nombor 2, nombor 3, hak tu senang faham. Jadi kita tuan-tuan lah, kita nak tahu sejauh mana ketepatan terjemahan perkataan na'budu ni. Kita kena tengok Arab kata apa. Sebab abada, ya'budu tu perkataan Arab. Jadi kita kena tengok dalam kamus bahasa Arab lah, baru kita tahu makna apa sebenarnya abada ya'budu. Na'budu, abdun, saya Abdullah, hamba, kita terjemah hamba Allah. Okey, mari kita tengok tuan-tuan. Ini adalah kamus Lisanul Arab Ibnu Manzur. Kalau kamus Arab tak ada lebih berpengaruh daripada hak ni tuan-tuan. Ibnu Manzur kata, abada ya'budu ibadatan. Dan abang kita daripada perkataan na'budu kita sebut tadi, inilah yang akan lahir perkataan ibadat tu. Kita beribadat. Mai pada perkataan ni lah. Abada ya'budu ibadatan wa ubudiyatan, perhambaan. Mai daripada perkataan tersebut. Kemudian Ibnu Manzur sambung di bawah tuan-tuan, abadallaha wahadahu, menyembah Allah, yakni mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tu makna dia, wa ata'ahu. Apa makna ata'a? Yuti'u, patuh, taat. Lagi wanqada, juga makna patuh dan taat. Wa khada'a, khada'a makna tunduk. Dia tunduk bukan takat perbuatan, dengan perasaan sekali. Wa dhallalahu, dan menghinakan diri, rasa hina diri. Masa kita patuh, masa kita taat tu, dengan rasa ketundukan hati, dan dengan rasa kita ni siapa, kita ni hamba, kita lemah, kita hina. Waltazama syara'i'a dinihi, kata Ibnu Manzur. Makna dia lagi, bila kita sebut abada na'budu, ialah kita janji untuk mematuhi undang-undang, hukum hakam, dan peraturan syariat agama Allah. Wa adda faraidahu, dan menunaikan kefarduan-kefarduannya. Itu makna bahasa. Boleh dapat gambaran sikit tuan-tuan, makna dia ibadah tu, itu makna dia. Saya petik satu kitab tafsir, iaitu dalam tafsir Al-Baghawi, Ma'alimut Tanzil. Dia nak tengok ulama tafsir kata apa. Jadi ahli bahasa, dia nak abang kata makna abada ya'budu tu. Imam Qurtubi sebut nuti'uhu, kita taat kepadanya. Lama kita tengok dalam kitab tafsir Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan, bila sampai tang na'budu ni, dia syarah lagu ni. Dia kata, ai nuwahhiduka wa nuti'uka khadi'in, iaitu maksud kita kata na'budu tu, kami hanya akan mengesakan kepada engkau sahaja, dan kami akan patuh kepada engkau dengan penuh kerendahan hati. Kemudian Imam Al-Qurtubi jelaskan makna ibadat. Dia kata, wal ibadatu, apa itu ibadat? Ibadat tu kata Al-Imam Al-Baghawi ialah at-ta'atu ma'at tadhalluli wal khudu', ialah ketaatan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kerendahan hati dan penuh rasa hina diri. Itu makna ibadah yang perlu kita faham. Jadi tuan-tuan, mari kita tambah nilai sembahyang kita tu. Bila sampai tang iyyaka na'budu satu, kita kena ingat waktu ni kita sedang berikrar, kita sedang berjanji dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, kami berjanji hanya kepada engkau sahaja kami akan patuh dengan penuh rasa hina diri,
rasa rendah diri kepada Engkau terhadap segala titah perintah Engkau, dan hanya kepada Engkau kami nak minta tolong untuk kami boleh tunaikan janji yang kami berikan tadi. Sebab kami memang tak mampu buat kalau Engkau tak tolong kami, ya Allah. Jadi kalau kita boleh faham lagu ni tuan-tuan, insya-Allah melalui sembahyang ni kita boleh jadi baik. Pasal apa? Duk ulang Fatihah tiap-tiap rakaat, duk janji, tapi masalah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi tak berasa pun kita duk cakap dengan Allah, duk berjanji nak patuh kepada syariat dia, nak ikut apa Allah suruh, nak tinggal apa Allah larang. Tapi kalau kita boleh hadirkan, insya-Allah saya rasa dia bagi kesan pada kita, insya-Allah bila kita sembahyang. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kalau kita boleh faham makna ibadat lagu ni, barulah luah sikit makna ibadat. Taklah ibadat tu kita duk fikir sembahyang, puasa, berzikir, pergi umrah, pergi haji, baca Quran saja. Kan banyak orang faham lagu tu tuan-tuan. Berkata nanti pencen ni lah boleh buat ibadat lebih sikit ni tak. Ni ada duk pergi kerja tu. Tak kira lah dia kerja apa, dia jadi doktor ke, dia jadi engineer ke, dia buka kedai ke, dia menega ke, dia jadi suri rumah ke, dia tak kira dia buat. Sebenarnya semua kita buat ni tuan-tuan, kalau kita buat kerana nak taat perintah Allah, jadi ibadat. Kita bagi makan bini kita pergi cari kerja ni kan, kita pergi susah payah, kerja tu sebenarnya ibadat. Dan kita janji nak patuh ke Allah Ta'ala. Janji tu nak patuh bila tuan-tuan? Bukan lepas sembahyang saja ke? Esok nak kerja aku ni, kita janji masa esok tu lah, bukan janjilah ni. Jadi sebenarnya kalau kita boleh faham lagu tu, kita pergi kerja pun berasa, walaupun kita tak dan nak baca Quran, tak dan nak buat, tapi sebenarnya semua kita buat, semua tu adalah ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ni ibadat ni ada khusus, ada haram, tapi dia akan membuka ruang untuk kita bila kita buat kerja apa pun tuan-tuan, kita rasa kita sedang beribadah kepada Allah. Sebab makna ibadah tu ialah at-ta'atu ma'at tadhalluli wal khudu'. Apa-apa ketaatan kita kepada Allah, kita nak jaga, tak mau buat yang tu, nak buat yang Allah suruh, dengan rasa bahawa kita hamba, aku buat ni kerana Allah suruh, maka semua yang kita buat tersebut akan menjadi ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa sekadar itulah kuliah kita malam ni tuan-tuan. Moga-moga bermanfaat kepada saya dan juga kepada kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa 'ilman wa 'amalan salihan. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad, alhamdulillah.